Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan Sahih Bukhari di bawah Kitabul Ilm pada muka surat 24 pada muka surat 24 itu bab yang keempat ini kita masuk bab yang keempat pada muka surat 24 itu. Babu qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. Bab yang keempat. Kata-kata muhaddis itu maknanya ahlul hadis lah. Maksud muhaddis ini haddatsana, akhbarana dan amba'ana. Humaidi berkata kepada kami, di sisi Sufyan bin Uyainah, haddatsana, akhbarana, amba'ana dan sami'tu itu sama saja. Wahidan itu maknanya sama saja maksudnya, tak ada beza. Dan itulah pandangan Imam Bukhari sebenarnya. Ibnu Mas'ud berkata, haddatsana yakni telah bersabda kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Syaqiq berkata daripada Abdullah bin Mas'ud, saya mendengar Nabi SAW mengucapkan sesuatu. Hudzaifah berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dua hadis. Abul Aliyah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW tentang apa yang diceritakan daripada Tuhannya. Anas berkata daripada Nabi SAW berhubung dengan apa yang diriwayatkan baginda daripada Tuhannya. Abu Hurairah berkata daripada Nabi SAW baginda SAW menceritakan daripada Tuhan kamu. Itu tajuk dia. Yang mana di bawah tajuk ini Imam Bukhari kemukakan satu riwayat. Okey, sekarang ni kita baca riwayat ni sebelum kita bincang dia punya nota kaki di bawah tu. Baik, hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di bawah tajuk ini adalah hadis yang ke-61. Ada satu hadis saja. Wa bi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim
fahaddithuni ma hiya. Fawaqa'a an-nas fi syajaril bawadi. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Fastahyaitu thumma qalu haddithna ma hiya ya Rasulullah. Qala hiya an-nakhlah. Bab yang keempat. Cuba kita baca terjemah ini. Terjemahan hadis yang ke-61 ini. Imam Bukhari dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara sekian banyak pokok, ada satu pokok yang daunnya tidak akan gugur. Walaupun pokok lain gugur, daun dia ada. Ada sepohon pokok gitu. Jadi Nabi buat perbandingan bahawa ia betul-betul seperti orang Muslim dalam perumpamaan. Ceritakanlah kepadaku apakah pokok itu. Ada juga Nabi teka ni. Teka-teki. Jadi fikiran sahabat melayang kepada pokok-pokok yang terdapat di padang pasir. Abdullah berkata, yakni Abdullah bin Umar, fikiran saya pula mengatakan pokok itu ialah pokok tamar. Tetapi saya malu untuk jawab lah. Saya diam saja. Kemudian mereka, yakni para sahabat berkata, ceritakanlah kepada kami apakah pokok itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok tamar. Nabi kata pokok tamar lah tu, lagu tu. Baik, cuba tengok pada nota kaki yang ke-31 muka surat 24 itu. Muka surat 24 itu. Di bawah bab yang keempat ini, ahli-ahli hadis berkata, ini dalam proses tahammul hadis, yakni proses menyampaikan hadis dan proses meriwayatkan hadis. Ahli hadis dia ada sebut, kadang-kadang dia kata haddatsana, kadang-kadang dia kata akhbarana, ada juga ketikanya dia kata amba'ana. Tu. Lepas ni ada sebut pula sami'tu, sami'na dan sebagainya. Ini bentuk periwayatan yang diguna pakai oleh ahlul hadis. Baik. Cuba tengok nota yang ke-31. Sumber dan punca ilmu pengetahuan umat Islam. Setelah Imam Bukhari memberitahu tentang kepentingan ilmu dan ilmu-ilmu yang diperlukan terlebih dahulu, seperti ilmu tentang keimanan dan ibadat, beliau membuat pula tajuk bab ini untuk menyatakan bahawa sumber ilmu pengetahuan umat Islam tidaklah sama dengan agama lain yang penuh dengan kisah-kisah dongeng, kerana ia selain berpunca daripada Al-Quran yang mutawatir di setiap peringkat generasi, juga mempunyai sumber kedua berupa hadis-hadis yang sahih dan sabit. Jadi hadis tajuk yang keempat ni Imam Bukhari buat selepas dia bincang tentang kepentingan ilmu dalam konteks ibadat, tentang iman, tentang ibadat. Kita kena ada ilmu tentang perkara itu. Barulah iman kita tu dia boleh jadi bertambah. Kita boleh jaga iman itu dengan betul, dan kita boleh pastikan iman itu sentiasa bersih daripada ciri-ciri syirik kepada Allah. Semua tu mesti melalui ilmu. Baik. Dalam tajuk ini Imam Bukhari nak ceritakan ingin menjelaskan kepada kita bahawa ilmu-ilmu agama ni dia ada cara periwayatan, dia ada cara nukilan dia. Maknanya proses menukilkan maklumat agama daripada sumber yang asal untuk sampai kepada umat kemudian ni, dia melalui satu sistem yang sangat mantap, satu sistem yang sangat kukuh, dan itu berbeza, dan proses itu sangat berbeza dengan nukilan maklumat daripada orang panggil agama-agama lain. Kalau dalam konteks umat Islam ni, ilmu agama mesti sampai kepada Nabi. Dan silsilah sanad itu dia ada proses ilmu khusus. Maknanya ilmu agama ni dia tidak serupa penyampaian maklumat hak tidak ilmu agama. Makna kukuh sungguh, tak boleh terima dengan sembarang. Kita akan bincanglah selepas ni. Tu. Sehingga dia guna perkataan itu haddatsana, akhbarana, dan juga amba'ana. Lepas tu ada lagi istilah-istilah lain yang kita akan belajar kemudian. Baik, cuba tengok lagi. Jadi
kena fokus. Hak ni bab kita duk belajar bab yang keempat ni, nak ayatnya sumber maklumat agama dia ada standard dia. Dia ada cara dia. Tujuan apa tu? Supaya manusia ni bila dia nak bercakap tentang agama ni, dia akan mengikut prosedur dia, mengikut kaedah, barulah dia akan terjamin kekal ajaran agama itu. Kalau kita langgar peraturan ni, dia boleh bercelaru maklumat agama. Dan kerana ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, itulah menyebabkan berlaku orang panggil nampak seperti perbalahan dalam masyarakat, nampak seperti pertemuan. Sebab apa? Sebab ada pihak yang nak mengekalkan hak asal, hak standard agama. Ada pihak yang bermudah-mudah, tidak melalui satu sistem yang sepatutnya. Maka di situ berlaku pertemuan. Zahirnya nampak macam balah, nampak macam kutuk mengutuk. Bagaimana tidak? Itulah proses Allah nak jaga agama. Itu proses Allah ni. Mungkin Nabi tak ada dah. Nabi tak ada dah. Nabi sudah meninggal dunia. Jadi siapa dia nak mempertahankan fakta agama? Ulama lah. Jadi bila berlaku gitu, masing-masing pihak cuba rujuk, cuba bincang, berlaku diskusi, muzakarah dan sebagainya. Itulah cara Allah jaga agama. Dalam agama lain tak berlaku keadaan itu. Sebab apa? Sebab tak ada rujukan. Tak ada rujukan. Sebab tu kalau kita tengok dalam agama kita, bila seorang itu bercakap tentang fakta agama, bila fakta dia tu mengeliru ke orang yang belajar suku sembang, kita kata puluhan tahun pun tak jumpa, dia akan timbul lah persoalan, mana awak ambil maklumat. Kalau maklumat tu dirasa kepelik lah. Kalau dirasa kepelik, misalnya siapa baca selawat ni kelebihan dia seperti 100,000 haji, tidak kejut khabar orang tu, gerak pihak kita dengar. Kita tanya, mari mana ni maklumat, ambil mana? Mesti orang akan tanya. Sebab tak pernah dengar. Luar biasa tu ganjaran tu. Siapa dia baca subhanallah 100 kali, boleh pahala seperti 1000 kali haji. Orang akan tanya, mana maklumat dalam kitab kan? Jadi ada setengah itu bila dia parah ni tak ada dalam kitab, cuma duduk dalam dada ulama. Kita akan mana orang Islam akan tanya, ulama mana tu? Tu jadi geger tu. Tu punca dia. Jadi perkara itu dari satu sudut mungkin setengah orang dia melihat tak molek, tapi bagi ana inilah sebenarnya cara Allah nak jaga agama. Jadi bila berlaku begitu, maka pihak-pihak tertentu yang bermudah-mudah tu dia jadi beringat, dia jadi lebih berhati-hati nak kecek bab agama. Bahawa orang yang ada di depan dia ni, walaupun orang tak panggil ulama pun, setengah-setengah tu berpengetahuan agama, sebab mereka belajar. Itu hadirat kena. Sebab tu ajaran Nabi dia kekal. Dia kekal. Sebab apa? Sebab dia ada tempat rujuk dia. Jadi kalau orang tak boleh sebut rujukan, maknanya maklumat itu tak boleh terima tu. Itu standard agama kita. Baik, cuba kita tengok lagi. Hak ni bagi anda sangat penting. Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa agama yang boleh kita terima, agama ni maksudnya fakta agama tu yang kita nak jadikan sebagai agama. Agama ni maknanya cara hidup kita. Makan ada cara dia, cara agama lah. Makan mengikut cara agama, masuk bilik air mengikut cara agama, semua buat mengikut cara agama. Ni dia mesti melalui proses maklumat. Maklumat itu mesti melalui satu proses penukilan maklumat dengan cara yang orang panggil standard agama, mengikut cara agama. Jadi Imam Bukhari dalam bab yang keempat ni, dia mengisyaratkan bahawa agama yang boleh kita terima ialah yang mempunyai sanad. Ni fakta agama ni dia kena ada sanad. Kerana sanad adalah sebahagian daripada agama. Jikalau tiada sanad, tentu sesiapa saja boleh mengatakan apa yang dia kehendaki dengan sewenang-wenangnya. Seperti kata Ibnul Mubarak, dia kata al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu iaitu ilmu periwayat hadis melalui sistem periwayatan, itu termasuk dalam agama, termasuk dalam bidang agama. Kalau tidak kerana sistem itu, semua orang boleh bercakap sewenang-wenang. Hak ni nak kata gini, hak ni nak kata boleh berlaku. Ana sentiasa buat contoh gini. Misalnya Hafiz Ibn Hajar, ni tokoh Syafi'i lah. Dia kata kita tidak boleh terima ni dengan molek ni. Jangan kata anak kata, anak sebut ni Hafiz Ibn Hajar kata. Lepas tu kalau nak marah ke Hafiz Ibn Hajar lah. Anak juga ya. Hafiz Ibn Hajar kata,
kita tidak boleh terima pandangan Imam Ghazali yang mengatakan potong kuku ni adalah berdasarkan kepada jari tertentu. Mula-mula jari ni, kemudian jari ni. Dia ada sebut tu, urutan dia tu, jari ni. Dalam kitab Imam Ghazali Ihya dia ada sebut gitu. Imam Hafiz Ibn Hajar kata kita tak boleh terima sebab tidak ada dalil daripada Nabi. Yang Nabi sebut hanya tangan kanan, bukan jari. Jadi bila kata tangan kanan, ikut nak mula ibu dulu, kau nak mula anak dulu, nak mula tengah dulu, bebas. Asalkan tangan kanan. Sebab tangan kanan itulah yang disebut dalam hadis. Jangan pula kita kata, Hafiz Ibn Hajar dengan Imam Ghazali ni mana alim? Agak lucu kalau ulama jenis kecek itu memang lucu pelik tu. Sebab dalam agama ni orang tak kira gitu. Orang kira bapa Imam Hafiz Ibn Hajar kata gitu. Sebab Imam Ghazali sebut tu tak ada dalil. Sebesar Imam Ghazali pun mengikut ulama kita, kalau dia sebut sesuatu fakta agama yang tidak ada dalil, tak boleh terima. Lepas tu jadi rendah Imam Ghazali. Itu anda tak kata. Sebab Imam Ghazali ni seorang yang sangat hebat, perubahan dalam hidup dia berlaku, memang hebat lah. Dan dia ni dikagumi oleh dunia. Sebab tu Imam Ghazali tak jatuh dia. Sebab apa tu? Sebab jasa dia sangat besar. Kalau ada sedikit kelemahan, itu manusia, memang dah gitu. Kita ni orang tak tahu kita lemah sebab kita tak buat apa-apa. Nah, kita tak buat apa-apa. Muka kita ni orang awal belakang, kita tak nampak. Kalau duduk di atas tu orang nampak. Tapi kelebihan dia, sampai Yusuf Qaradawi kata saya jadi gini ni salah satu sebabnya kerana Imam Ghazali lah. Tapi Yusuf Qaradawi kata banyak kelemahan lah. Sebab kitab Ihya ni antara kitab awal yang dia tulis. Jadi Imam Ghazali ni salah seorang tokoh mengikut ulama, dia ada perkembangan ilmu. Dia belajar sepanjang hayat. Jadi bila Imam Hafiz Ibn Hajar kata gitu, kita tak boleh terima. Tak jatuh Imam Ghazali. Sebab kita bercakap ni bukan peribadi Imam Ghazali. Yang kita bercakap ni adalah agama kita. Kalau kita nak bincang tentang agama kita, bukan bincang tentang orang. Sebab tu kita tak setuju peribadi orang. Tu jelas ulama kita. Tetapi sikap ulama kita adalah, kalau kita baca dalam kitab, kalau seseorang manusia itu dia bercakap bohong dalam agama, ulama akan sebut Dajjal ni. Apa? Bukan kerana marah pada peribadi, kerana sikap dia yang merasakkan fakta agama. Banyak ni Dajjal ni, tak boleh terima hadis dia. Apa? Sebab dia nipu telah banyak dah. Kadang-kadang orang beri peringatan beberapa kali dan nipu lagi dalam beragama. Siapa ulama dia tak akan biar kalau jenis gitu. Itu bukan masalah peribadi. Supalah kita kata dah. Pemimpin negara lah kita kata. Boleh kita sebut tentang dia kalau kesalahan itu melibatkan negara. Tapi kalau kesalahan peribadi tak boleh kita dedahkan. Tak boleh kita sebut dosa besar tu. Pemimpin ni dia ada masalah dengan isteri dia. Sebut agak dia tu masalah dia. Tetapi kalau dia ni korup, dia telah melakukan penyelewengan dalam pemerintahan yang melibatkan hak masyarakat, tu kena report, kena sebut lah. Kita wajib jadi saksi lah kalau tahu. Dia itu perkara yang perlu kita bezakan. Begitu juga dalam agama ni, seseorang nak bercakap agama, dia kena ada tanggungjawab. Kalau dia tidak bertanggungjawab, bermudah-mudah sehingga banyak tersalah, tak boleh. Ulama kita akan sebut tak boleh. Dia ni tak boleh terima. Sebab apa? Sebab su'ul hifz, ingatan dia terlalu buruk, sudah terbukti acap kali tersalah dalam riwayat. Tak boleh terima dia. Sebab apa tu? Bukan tak boleh terima dia, tak boleh terima periwayatan dia. Bukan tak boleh terima dia. Lama mana dalam kita kata dia ni sadu, orang bagus, cuma ingatan dia tak kuat, tak boleh terima hadis. Bukan tak boleh terima dia, tak boleh terima hadis dia. Sebab ni fakta agama. Sebab tu kita kena sedar dirilah kalau kita taklih dalam bidang tu, jangan tebing lah. Jangan tebing. Kalau tidak kita akan merosakkan diri kita sendiri. Dah kita taklih, kita jadi setengah orang tu tak boleh tengok piti. Tengok piti jadi getah lalu. Atau saya jadi memimpin lah lagu tu. Tak layak tu. Setengah orang tu, misalnya contoh dah. Misalnya Anas sebut lah, kita sedar kelemahan diri kita. Sebab tu anda kalau mengajar ni, kita tulis sebab kita tak ingat. Kadang-kadang kita baca dah tak ingat, kena tulis. Sebab kita tahu kemampuan akal kita setahun. Kelemahan diri kita setahun. Sebab seorang-seorang ulama tu, bahaya ke ulama. Tak silapnya Anwar Shah Kashmiri, dia baca kitab dia ingat, boleh tulis balik. Pelik tu. Dia baca kitab dia ingat, dia boleh tulis balik. Tu pelik tu. Jangan putih mata nak jumpa lagu tu. Lagu tu hadirat tak tulis tak apa. Seperti Imam Bukhari ni, tak tulis tak apa. Tapi dia tulis, dah lah ingat tak kuat, tulis pula.
Jadi kita ni catat. Bila kita baca, apa kita tak ingat? Kalau kita tahu kita ni jadi tak ingat, salah seorang sebut, tiba-tiba tak catat, tiba-tiba kita mengajar, bahaya tu. Bahaya tu, dikira tidak bertanggungjawab. Dia tak ingat molek fakta ni, dia pun was-was dalam kepala, betul ke tak, tapi dia sebut juga, itu berdosa dalam agama. Kalau nak sebut juga kena sebut, ni setakat yang saya ingat lah, kalau tidak salah ingatan saya. Kalau berasa nak pasti dengan ustaz lain pun cuma setakat saya ingat. Kita kena sebut gitu kalau kita tak syirak. Kalau kita berlaku syak, supaya perawi hadis lah, kalau dia syak, dia sebut, dia guna au. Nabi kata begini atau Nabi kata gini, orang tahu selalu. Maknanya perawi ni dia tak ingat molek, Nabi sebut gini kah atau Nabi sebut gini, dia isyarat dengan au. Maknanya amanah dalam penyampaian maklumat. Tu agama kita, bukan boleh buat main-main hadirat. Tambah-tambah lagi kalau berkait dengan amalan fiqh yang orang nak amal, berkait dengan bab yang berkait dengan kepercayaan. Bila kata kepercayaan, dia berkait dengan akidah. Tak boleh main-main, kena berhati-hatilah. Kalau tidak, dia termasuk dalam berdusta atas nama Nabi, dan kesan dia sangat buruk di hari akhirat. Mungkin atas dunia tak nampak kesan tu. Siapa Nabi kata orang buat gitu supaya dia sendiri menyediakan kursi dalam neraka. Tidak orang lain duk sedia untuk dimasukkan, dia sendiri. Berat tak berat. Jadi kena berhati-hati. Jadi kepentingan sanad ini tidak terhad untuk ilmu hadis saja. Bila kata sanad ni, dia bukan terhad untuk ilmu hadis saja. Ia juga diperlukan dalam ilmu sirah. Dan juga sejarah, terutamanya sejarah sirah berkait dengan Nabi, dia kena ada sanad. Tak boleh nak kecek terkalu gitu. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabat baginda sekalian, kerana dengan rosaknya naratif sesebuah agama, mana tanggap orang sudah rosak kerana persepsi itu, rosak agama, rosaklah juga imej pengikut agama. Selain daripada itu, Imam Bukhari juga ingin menyatakan adanya perbezaan di antara istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Walaupun bagi Imam Bukhari, bagi dia serupa ya, hadatsana, akhbarana, amba'ana, serupa ya bagi dia. Tapi bagi setengah ulama, Imam Muslim beza dah. Imam Abu Daud kan beza tu. Cuba tengok. Ibn Rushayd berpendapat, dia kata Imam Bukhari, tujuan Imam Bukhari kemukakan tajuk bab yang keempat ni adalah untuk mengisyaratkan bahawa kitab sahih yang dikarangnya ini adalah berlandaskan kepada hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW dengan sanad yang lengkap. Hafiz Ibn Hajar pula berpendapat, tujuan Imam Bukhari buat bab ini ialah untuk menimbulkan soalan, adakah semua lafaz menerima hadis? Lafaz yang digunakan oleh ahli hadis untuk menyampaikan hadis, bila dia sampai hadis, ada orang terima hadis. Jadi proses penyampaian hadis itu dalam istilah dia panggil tahammul. Dia panggil tahammul hadis. Proses menerima dan menyampaikan hadis. Jadi istilah-istilah ataupun lafaz-lafaz itu sama ataupun tidak. Imam Bukhari nak menimbulkan persoalan itu. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, apabila Imam Bukhari mengemukakan pandangan Ibn Uyainah dalam tajuk ni, bahawa bagi Ibn Uyainah hadatsana, akhbarana, amba'ana sama sahaja, maknanya Imam Bukhari nak nyatakan pendapat pilihan dia tu lah. Mana bagi dia sama, hadatsana, akhbarana, amba'ana tu sama saja, bahkan sami tu pun sama lagi. Baik, tak apalah. Kita pergi seterusnya. Nota kaki yang ke-32, cuba tengok yang ke-32 tu. Di sini Imam Bukhari bila dia sebut di sisi Sufyan bin Uyainah, haddatsana, akhbarana, amba'ana dan sami itu sama saja maksudnya, tak ada beza. Maka Imam Bukhari mengemukakan contoh bahawa istilah-istilah yang digunakan oleh ahli hadis ni sebenarnya diambil daripada penggunaan sahabat. Sahabat guna dah istilah ni sebenarnya. Cuma pada waktu tu tidak tersebar ilmu hadis secara sistematik seperti sekarang. Tapi asalnya hadatsana, akhbarana, amba'ana, sami itu hak ni sahabat guna dah dalam proses meriwayatkan hadis. Misalnya Ibnu Mas'ud berkata,
ketika dia nak cerita hadis Nabi, dia kata ke dia? Dia kata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pun ada tu. Maksudnya Rasulullah telah bersabda kepada kami. Baik. Itu maksud, cuba kita tengok di sini. Jadi haddatsana, lafaz haddatsana 32 tu. 32, cuba tengok 32. Bukan 33, 32. Hak mana kenyataan Ibnu Uyainah ataupun Sufyan bin Uyainah tu dia kata haddatsana, akhbarana, amba'ana, dan sami itu wahidan, sama saja. Cuba tengok nota 32. Haddatsana ialah hak ini istilah hak orang lain ni, hak orang lain. Nak ayat hak orang lain. Mana Imam Bukhari sama ya. Kalimah haddatsana ialah satu istilah penyampaian hadis di mana guru membaca hadis dan murid dengar. Bila seorang perawi hadis kata wa bihi qala haddatsana, maknanya semasa proses tahammul hadis, yang baca hadis tu bukan anak murid, tok guru baca, anak murid dengar. Dia guna haddatsana. Hatu standard jumhur ulama. Imam Bukhari tidak gitu. Baik. Maknanya guru yang baca, anak murid dengar, anak murid catat. Baik. Manakala akhbarana pula ialah murid yang baca hadis tu dan guru mendengarnya. Kalau ada anak murid salah, guru akan betul. Itu akhbarana. Tu guru pula dengar, anak murid dia baca. Itu dia panggil akhbarana. Manakala amba'ana ialah hadis yang diperoleh seseorang dengan cara ijazah, sama ada secara lisan atau bertulis. Tu amba'ana. Mana tak baca pun, misalnya dia tulis okey. Ni ambil catatan saya salin. Dan semua yang saya tulis dalam catatan ini saya ijazahkan kepada awak. Itu dia panggil akhbarana. Tu apa ni? Amba'ana. Hadis yang diperiksa dengan cara ijazah, sama ada secara lisan, ijazah tu secara lisan ataupun bertulis. Mana cara lisan agak ginilah maksudnya, bila dia sebut hadis Tuhan ni, dia sebut hadis, dia kata saya ijazah lah, ataupun saya ijazah hadis ni dalam kitab ni. Misalnya kita pergi belajar untuk guru, sebagai contoh ni, kita pergi ambil ijazah secara amba'ana. Baca 2-3 hadis lah, baca hadis awal dan hadis akhir. Tok guru kata saya ijazah lah sanad hadis ni kepada awak. Jadi kita pun terima, padahal kita tak baca 2-3 hadis ya. Tu maknanya orang panggil secara ijazah tu. Tapi mereka awal dulu, makna sebelum kita kata kitab di buku ke seperti ni, maknanya amba'ana ni bukan seperti hadas, bukan kata baca setiap satu tu, tidak. Tapi baca secara ijazatan, sama ada secara lisan ataupun secara tertulis. Kalau tertulis mudah lagi, ambil ini. Ada dalam tu tak tahu 30 hadis, saya ijazah pada awak hadis ni. Lepas kau tu baca, kau tak payah tanya dia. Gitu. Mana boleh dah kita, mana bila kita nak riwayat amba'ana, saya telah mencerita kepada saya hadis ni oleh guru saya. Tapi bila diguna amba'ana, maknanya hak tu secara ijazah. Itu cara dia kan. Baik. Imam Bukhari mengemukakan pendapat Sufyan bin Uyainah di sini untuk menyatakan sokongan beliau terhadap pandangan Ibnu Uyainah, iaitu istilah haddatsana, amba'ana dan akhbarana memberikan makna yang sama saja. Jadi ia boleh dipakai dengan maksud yang sama, tidak seperti ulama hadis lain yang menyebutkan dengan terperinci perbezaan seperti Imam Muslim, Imam Abu Daud dan sebagainya. Contoh tu tersilap. Potonglah contohnya. Baik. Jadi makna kalau Imam Muslim seperti tadi, bila kata akhbar, bila kata haddatsana maknanya guru baca, bila kata akhbarana mana anak murid baca, bila kata amba'ana makna itu proses riwayat secara ijazah, bukan secara baca seperti mana haddatsana dan akhbarana. Itu maksudnya. Baik, sebelum kita pergi yang ke-33 tu, hak ni lah sebenarnya Imam Bukhari nak tekankan dalam tajuk ni, bahawa bila kita nak menyampaikan proses agama, dia mesti bersifat orang panggil jujur siapa ke Nabi. Itulah makna akhbarana. Sebab tu kata, cuba contoh Imam Bukhari, bila dia sebutkan hadis lepas ni lah, kita hadis 91 tu, dia sebut haddatsana, mana wabihi qalah, dan dengan perkataan ini Imam Bukhari telah cerita kepada kami, kata Imam Bukhari, Qutaibah bin Sa'id, ini guru Imam Bukhari cerita. Begitulah seterusnya. Maknanya boleh jujuk kata, kita boleh rujuk. Dah ni dia ke siapa ke Nabi? Siapa ke Nabi?
Maknanya kalau anak murid Imam Bukhari dia akan kata gitu juga. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Begitulah seterusnya. Hatu Imam Bukhari nak tekan. Ni jangan kita ikut jumpa ambil tak tanya dulu, kita baca kitab tengok. Tak ada kadang-kadang sanak tidak cek, itu tidak bertanggungjawab. Dia satu masalah besarnya. Inilah masalah mengaji guru. Dia satu masalah besarnya. Orang kita ni setengah-setengah, kita tahu orang agama yang bercakap agama ni dia tak ada sistem. Setengah tu masih lagi beranggap apa yang ada dalam kitab semuanya sahih. Masih beranggap begitu lagi setengah-setengah. Sebab pada kitab ni, kalau kita ngaji kitab ni, dia ada penilaian ulama kitab ni setara mana kedudukan dia. Kalau Bukhari ni setara mana, kitab ni setara mana. Setengah tu kitab tu ulama kata tak boleh baca orang awal. Bahaya. Sebab jual kedai misalnya ada dengan anak tak bawa hari ni nak. Lam'atul aurat itu. Misalnya. Oh paruk tadilah sebenarnya tu sebutnya. Oh kalau kita baca selawat ni qasidah, sebenarnya qasidah bukan selawat, tapi dia sebut sebagai selawat. Dua baris lebih. Pelik bahasa pun pelik anda tengok. Kita tak jumpa dalam hadis. Hak lebih peliknya ia kata kalau baca hak tu boleh supaya 100,000 pahala orang mengerjakan haji. Betul adalah kitab pun mana sanad dia boleh rujuk ke tidak? Kalau orang mengaji hadis, orang hebat-hebat dia kata bau nama maudhu' tu pori bau. Apa? Buat amalan sikit lah, tapi pahala siapa 100,000 haji tu luar biasa. Tu ciri-ciri hadis maudhu' lah tu. Kalau di segi ilmu usulnya, tu cara tu hadis maudhu'. Buat sikit lah, baca ya, sekali baca boleh sampai 100,000. Tinggal orang panggil makan asap Lailatul Qadar. Orang panggil Lailatul Qadar tu tak tahulah mana, kecil mana jadi pula ni. Kalau orang ngaji ilmu usul, kalau tak si kata maudhu' lalu pun tak boleh kecek lagi, kena cek dulu tu. Ni tak terima rakyat selalu. Tu tak boleh lagu tu. Nak suruh ada peringatan tu lah Imam Bukhari sebut. Jangan gitu dalam agama. Sebab kata Sayyidina Hasan ni kau siapa pak tu dalam kitab kita tu. Kalau ulama dia tak terima, ya Allah, Sayyidina Hasan ni umur berapa? Umur 40 tahun mati. Sayyidina Hasan ni umur 40 tahun meninggal dunia. Gak bini sampai 400 dia nikah setahun umur berapa? 400 tahun berapa kali dia cerai bini tu? Kalau dia nikah umur 20, maknanya dalam tempoh 20 tahun sampai 400 orang bini. 400 orang ni berapa bah je ya bini dia. Kapan ni cukup kau reti nak 400 orang? Kira hak boleh nikah tua tak kira lah. No. Tak pernah sabar barang lagu tu tak logik. Tapi nyawa ngajar di sebuah masjid besar. Gak ni anda dengar sendiri. Hak duk tepi anda tu orang ngaji hadis, BMA hadis di India. Hak duk tepi anda masa tu. Ingat lagi. Dia sebut anda, dia paruk ni dia kata ni. Kau betul kata. Anda kata hak tu lah anda ili kepala apa lah ustaz ni. Dia nak ayatnya kelebihan saya nasihat dia orang mari hak tu. Fikir gak kata nasahabah kau tidur. Lepas tu ayat anak dia ada berapa? Kalau siapa betul ni kau 400 anak dia ni tak tahu berapa ribu ke. Rok kau dengan tenaga manusia Superman tak boleh aku tu. Tak fikir langsung, fikir gak nak sebut dalam masjid no. Dia agak menasabah. Nak ayatnya lebih. Hak canggihnya nak nikah pula sah lagi. Jadi 401 tapi Pak Tina tu tak wi. Jerit dia. Pak Tina tu jerit paruk cerita ni. Dia nak minta pula. Pak Tina tu jerit. Orang tanya, Pak Tina apa jeritnya tak sewi? Kau anak ni cucu Rasulullah ni. Dia kata aku bukan tak sewi. Aku memang takut jadi aku benci lepas ni. Lama dia cerah bina aku supaya dia cerah beratus-ratus orang. Takut lepas tu bila dia cerah anak aku timbul benci. Tak sewi timbul benci itulah. Oh cerita katanya. Paruk molek no. Kita dengar di kepala. Jadi hok ngaji hadis tepi anak dia lipat dia. Setahun ni dia kata mengajar. Tak cek ke abuk. Dah lah tak payah cek sana fikir ngotok tu hawi stoko atas kepala tu dok. Biar agak munasabah nak kecek ni. Tak apa segi silu. Benar-benar lagu tu. Agama dia tak ada cerita dongeng lagu tu. Hebat tu guru kita. Kecil atas batu, batu jadi mah. Cuba perut kita dengar no.
Tak ada gamuk mengajar lagi. Patut gapun yo lah pedah kapu boleh ambil. Gapo dia pedah? Hadis Nabi tak ada sifat lagu tu. Kecuali kalau ada pun tak banyak. Sehingga Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar dia kumpul hadis-hadis hok pelik, hok royak ganjil tapi sah. Dia terletih dia cari. Sekat 85 dia jumpa. 85 hadis dia jumpa. Dia cari hadis hok sahih, hok sebut cerita pelik-pelik hok berlaku dalam neraka, hok berlaku dalam syurga, hok berlaku dia atas neraka jahanam, hok berlaku benda pelik-pelik hok bersifat ghaib. Tapi benar, sahih. Sanad sahih. Puas cari jumpa 85. Habis kering cari orang Kelantan kata peluh paketing cari dah. Jumpa 85 tapi sahih. Dia tulis dalam satu buku 85 hadis. No, yakni hadis-hadis ulama kita tu kalau dia akan terima kalau sahih. Biar agak pasti sahih. Misalnya dalam hadis tu ada sebut dia kata dalam syurga ni ada orang minta dengan Tuhan nak bercucuk tanam. Wah, tu hadis tu. Dia puas saja. Dia tak ayat puas saja tu. Jangan silap faham. Dalam hadis tu tak sebut dia puas saja, cuma dia minta bila masuk syurga tu dia boleh belaka dan nikmat dia nak tu. Dia minta boleh kalau wahai Allah, minta dengan Allah lah. Dia nak bercucuk tanam. Allah kata boleh. Bila dia bercucuk tanam, tanah tu tumbuh, boleh hasil selalu sama sehari, sama sedah kata. Jadi bila hadis tu Nabi sebut, sahabat-sahabat kata sah dia ni orang Madinah sebab orang Madinah dia hidup dengan pertanian. Siapa sahabat kata berkali orang Madinah ni minta ni. Hak tu sahih. Bukan hak serba besar tu cerita ni, hak Nabi cerita. Hak Nabi cerita. Jadi kalau benda tu sabit sahih kita boleh terima walaupun pelik pun. Nabi cerita orang terakhir, Nabi cerita orang Islam terakhir keluar daripada syurga, daripada neraka. Lepas dia tubik daripada neraka tak ada orang Islam, orang kafir saja. Nabi cerita, kan pelik tu. Gharib itu hadis gharib. Tapi sahih. Gharib dari segi mata dan maklumat tu ganjil kita rasa ganjil. Lepas tu Nabi cerita bila dia tubik ke muka dia pun rosak habis dah lama keladuk sedih kita baca. Dia duduk tepi pintu surga nak masuk ke dok dia malu sebab muka dia ni rosak tu. Lepas tu dia mohon kepada Allah, ya Allah tolonglah hilangkan sifat-sifat neraka yang ada dalam tubuh dia biar orang tak kenal dia ahli neraka. Muka dia rosak habis. Allah suruh dia mandi, dia panggil Nahrul Hayah, mandi dalam sungai kehidupan. Mandi bila mandi dalam sungai tu naik tu, tubuh dia kembali pada asal. Dia pun masuk syurga. Tu tak ada boleh cerita bagi lagi tu. Kecuali Nabi. Tu sahih. Tu ada lah. Jadi kalau bagi pelik-pelik dia kena sahih. Ulama cari pun jumpa hotu ya. Tapi beli motu. Adalah lagi hak lain ya, tapi kukuk mana pun syarat dia mesti sahih. Jadi kalau benda pelik ni kita tak boleh royak lalu. Kalau tak boleh royak minggu ni, cari dulu minggu depan baru royak. Jangan royak lalu. Tu tujuan. Hak ni peringatan penting Imam Bukhari nak ayat ni tu kata ulama kita lah. Baik. Cuba kita tengok seterusnya. Cuba tengok nota 33. Jadi di sini dalam tajuk ni Imam Bukhari kemukakan salah satu bentuk periwayatan hadis yang dilakukan oleh salah seorang tokoh cendekiawan besar sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata haddasana, telah menceritakan, telah bersabda kepada kami oleh Rasulullah, baginda adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Ibnu Mas'ud guna dah istilah haddasana. Baik, cuba tengok nota 33. Di sini pula Imam Bukhari ingin memberitahu tentang asal usul istilah haddatsana yang digunakan dalam ilmu periwayatan hadis. Ia berpunca daripada sahabat Ibnu Mas'ud ni kalau kita baca kitab memang ulama sebut ni dia panggil al-muthaqqafin minas sahabah. Ni salah seorang contoh cendekiawan di kalangan sahabat. Orang panggil tok guru di kalangan sahabat, ahli ilmu di kalangan sahabat. Dia kata gitu. Di mana Ibnu Mas'ud dia cerita sabda Nabi kepada anak-anak murid dia dengan menggunakan lafaz haddatsana. Jadi kata-kata Ibnu Mas'ud ini dikemukakan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, tanpa sanad yang lengkap, secara isyarat. Ta'liq ni makna tanpa sanad yang lengkap. Dia tak mari sini dalam tajuk ni. Bahkan
Apa ni, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di sini merupakan sebahagian daripada hadis masyhur tentang kejadian janin. Imam Bukhari mengemukakan secara mausul hak dalam sanad yang lengkap. Kalau nak tengok hak ni dalam sanad yang lengkap dalam kitab Bukhari juga, kena rujuk dalam Kitabul Qadar. Situ dia mari sanad lengkap. Rupanya hadis ni hak Imam Ibnu Mas'ud kata hadasana, hak dia cerita Nabi cerita tentang proses perkembangan embrio ni, sperma dalam rahim ibu. Bagaimana proses dia berkembang sehingga sampai 9 bulan keluar. Proses tu dia sebut tu. Nak tengok mana tu dalam kitab Bukhari juga. Situ dia kemukakan sanad yang lengkap yang ittisal sampai kepada Nabi. Dalam bab ke dah Kitabul Qadar. Tengok situ lah. Kitabul Qadar. Kitab tentang takdir. Di dalam Al-Quran juga ada digunakan kata perintah. Kata perintah mana fi'il amar, kata yang menunjukkan arahan, yang berpunca dari kata akar yang sama, seperti pada firman Allah, misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalimah hadis ini adalah merupakan kalimah yang mana orang panggil asal kalimah tu sama dengan haddasana lah. Haddatha, daripada haddatha tu. Hadis tu kan fi'il amar, tu haddatha tu fi'il madi ma'ruf dipanggil. Untuk mufrad mudzakkar, hadis ni untuk fi'il amar, untuk mukhatab mufrad mukhatab dia panggil. Untuk muzakkar mufrad mukhatab. Kalau hadisi itu fi'il amar untuk mufradah muannatsah mukhatabah. Itu dalam istilah dia. Baik. Apa dia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Adapun nikmat Tuhan engkau, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai syukur, bukan riak. Sebagai syukur. Mana kita ni bila Allah beri rezeki, belanjalah. Belanja sahih, sedekah, biar tunjuk. Jangan sembunyikan nikmat Allah tu, tunjuk, bukan untuk riak, untuk syukur. Sebab tu Nabi buat gitu. Nabi bila ada rezeki kan dia panggil sahabat 3 orang, 5 orang panggil makan rumah dia. Nak panggil ramai tu, mana ada semua. 5 orang sekali panggil, kena ada buah-buah tu. Sekali-sekala kita belanja sahabat kita, bukan nak menunjuk, nak hadis, nak zahirkan syukur. Sebab perkara itu kalau kita buat, dia boleh menjauhkan kita daripada sifat kedekut. Tu. Jadi hak nak sini hadis. Hadis ni salah satu, cuba tengok sini. Bawah tu dia ada buat. Nikmat Allah yang paling besar adalah agama. Tak ada lebih daripada agama. Nikmat paling besar. Sebab kalau tidak melalui agama wahyu ni, manusia hidup ni dalam keadaan teruk lah. Macam-macam dia boleh sembuh. Cuba kita tengok contoh-contoh agama lain. Setengah-setengah tu kita kata pada hari upacara besar agama tu, dia cucuk tubuh dah, pipi ni tembuh. Tak payah sebutlah agama-agama tu. Setengah kalau kita tengok Syiah tak apa Syiah tu. Misalnya Syiah, misalnya dia panggil tatbir, beribu-ribu orang sekali buat. Pukul tubuh pada 10 Maret sambutan agama tu. Siapa ada guna pedang terbelah belakang. Jadi kalau di tempat hak dia buat amalan tu, ambulan ni beratus-ratus duk tunggu nak ambil. Parah dia. Tu agama atas nama agama. Islam tak ada benda-benda lagu. Mandi dengan tai koba misalnya, setahun sekali. Dia menganggap bila mandi tai koba ni maknanya ada kelebihan lah. Sekapa mandi tai koba ni, tengok dalam internet. Tapi hak ni orang Islam. Islam lagu mana? Wallahu a'lam. Anak tak tahu. Dia tunjuk gambar, dia buat tengah padang. Dia ambil tai kubah, dia capu-capu, dia mandi. Mandi lepas tu dia bilah dengan air suci. Itu dia panggil kepercayaan masyarakat kampung itu. Sehingga dibuat, orang panggil dibuat liputan lah. Islam tak ada bagi lagu tu. Tak ada. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran menjadi rujuk yang utama kita ni. Kalau kita ikut itu, dia bawa kita jadi cemerlang, tidak jadi bodoh. Itu sifat agama Islam. Cara untuk menyebut, menzahir dan memberitahu tentang nikmat Allah kepada orang lain adalah melalui hadis. Kerana banyak perkara yang tersebut dalam Quran diberitahu secara ringkas saja dan tidak disebut secara terperinci seperti dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tu. Jadi maknanya kita kena ceritakan agama yang sumber nombor satu dia Quran melalui hadis. Hadis tu sendiri ada makna ceritakan. Kalimah hadis tu sendiri ada makna ceritakan. Sebut, kena cerita, tetapi melalui disiplin. Itu maksud dia nya. Baik.
manakala istilah amba'na pula diambil daripada firman Allah, wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan ingatlah, tidak ada yang dapat memberitahu kepada engkau wahai Muhammad akan hakikat yang sebenarnya tentang agama ni seperti yang diberitahu oleh Allah yang Maha mendalam pengetahuan. Misalnya cerita tentang umat terdahulu, cerita tentang kejadian asal manusia daripada tanah, tak tahu kita. Lagu mana kita nak asal, Tuhan tak cerita. Pada hadis tadi Ibnu Mas'ud riwayat tadi, proses perkembangan janin dalam rahim ibu tu pada waktu tu ilmu kedoktoran pun tidak berkembang lagi. Orang tak bincang lagi perkara tu. Tapi Nabi telah sebut walaupun secara asas dia, tidak secara detail. Itu hadis tu peranan hadis. Jadi maknanya di sini Imam Bukhari nak cerita tu kalimah haddatsana ko amba'ana ko akhbarana ko, hak tu memang sudah diguna dah dalam Quran dan diguna dalam hadis oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi makna hak kita duk guna duk belajar sini adalah merupakan ilmu turas, ilmu warisan tu. Tu termasuk ilmu turas, ilmu warisan. Baik. Ambil selagi yang ke-34 itu. Jadi di sini yang keduanya, mula-mula Imam Bukhari kemukakan kata-kata Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud sebutlah dalam kenyataan dia, Nabi ni adalah seorang yang as-sadiq wal masduq, seorang yang benar dan dibenarkan. Cuba tengok 34, nota kaki 34. Ana ambil secara ringkas saja. Jadi maksud seperti yang disebut oleh Ibnu Mas'ud terhadap Nabi sebagai seorang yang as-sadiqul masduq, seorang yang benar dan dibenarkan, adalah Nabi ni seorang yang memang benar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membenarkannya. Membenarkan di sini makna mentakdilkan. Ta'dil ni makna seseorang yang benar dalam semua tindakan dia. Ataupun setengah ulama, seorang yang maksud ta'dil ni makna benar, seimbang, buat keputusan yang seimbang, tidak melakukan zalim, tidak berat sebelah. Itu maknanya ta'dil. Tidak seperti para ulama mujtahid atau orang-orang lain, kerana pendapat yang dianggap mereka betul tidak diketahui lagi hakikatnya. Adakah dia betul atau tidak? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan ulama. Sahabat pun gitu juga sebenarnya. Kadang-kadang sahabat Nabi pun berlaku khilaf. Kita waktu perbincangan lain lah. Cuma anda nak sebutnya gini, terakhir di sini lah. Okey, ambil sikit. Dengan itu umat Islam dapat menerima sabda Rasulullah dengan senang hati tanpa teragak-agak. Imam Bukhari juga mengisyaratkan kepada keharusan menambah sifat-sifat yang bersesuaian dengan seorang perawi, sama ada dalam bentuk jarh wa ta'dil. Dia maksudnya gini. Pertama sekalinya, poin yang ke-34 ni yang paling penting, yang Nabi nak sebutnya, bahawa hak Nabi nak sebut sebenarnya, hak Imam Bukhari nak sebutnya, dia bawa kenyataan Ibnu Mas'ud tu, nak ayatnya sesuatu yang sabit daripada Nabi mesti benar. Tidak ada yang tidak benar melainkan benar belaka kalau sabit daripada Nabi. Apa tu? Sebab segala tindakan Nabi ni dijaga oleh Allah, yang kita sebut dalam istilah ni, hak ni dalam akidah ni dia panggil maksum. Nabi ni maksum. Apa maksud maksum? Makna yang besar kepada kalimah maksum, proses penyampaian maklumat agama tak mungkin tersalah. Sebab maksum. Maksum ni mana orang yang Nabi jaga, Allah jaga. Sebab tu kita kena ta'assub pada Nabi. Bahkan letak atas nama iman, bukan sekadar ta'assub. Iman pada Nabi. Siapa dia kata hak Nabi buat tak molek, ada lagi hal lain molek. Siapa dia kata hak Nabi sebut ni tidak tepat, ada lagi lebih tepat. Rosak akidah itu. Rosak akidah itu. Sebab Nabi ni as-sadiqul masduq. Semua tu daripada Allah. Tapi ulama sebesar mana pun Allah tidak bui dia betul belaka. Ada kesilapan dia. Sebab tu ulama kata, bila kata ulama kita boleh pilih pendapat. Sebab apa? Sebab tidak semesti pendapat dia betul semua. Dan ulama ni bila kata pendapat dia, semata-mata pendapat dia boleh dinilai. Sebab itulah dalam satu-satu masa ulama ni ramai. Beribu kadang-kadang satu-satu masa. Sebab kita zaman kita tak tahu berapa puluh ribu ulama di Malaysia, berapa ulama di India, di Pakistan, di negara Arab. Mana beribu-ribu ulama. Apa? Tujuannya bila mereka sebut pandangan tentang agama, kalau mereka silap, ulama lain akan betul. Dan bila kita ngaji, kita beritahu apa ni jadi lagi ni, hak ni ulama ni kata gini, akan berlaku munakasyah perbincangan. Sebab apa? Sebab ulama dia tidak maksum. Kalau kita menganggap bila ulama ni sebut mesti betul, tu salah dalam agama. Salah dalam agama sebenarnya.
Tapi ulama ni kita perlu pada dia. Apa? Sebab melalui dia lah kita boleh faham agama. Sebab tu dia perlu amal. Sebab tu Imam Bukhari kata dia beribu untuk guru dia. Imam Syafi'i kata beribu. Tapi kalau Nabi seorang pun cukup dah. Seorang pun pada dah. Gitulah hadirat. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan kita akan bincang pula nota kaki yang ke-35. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.